Jadi ini adalah merupakan ringkasan daripada berbagai-bagai hadis, berbagai-bagai asar yang telah kita bincang sebelum ini. Maka di sini dikumpulkan 10 sifat bakal penghuni syurga. Jadi kita dengan mudahnya insya-Allah kita cuba lihat satu persatu dan tepuk dada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin bighairi hisab wala azab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar? Kekasih-kekasih Allah semua. Inilah intan-intan terpilih di antara ribuan muslimat ada di sekitar Masjid Al-Falah ni. Inilah intan-intan terpilih, dipilih oleh Allah untuk berberat hati untuk menyertai kumpulan yang dinaungi oleh malaikat, kumpulan yang diisytiharkan nama-namanya oleh Allah di kalangan makhluk yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada manusia, iaitu yang berada di alam tinggi. Siapa yang berada di majlis yang menyebut nama Allah di kalangan khalayak di bumi, Allah akan menyebut namanya di kalangan khalayak di langit. InsyaAllah nama hadirat sekalian telah disebut oleh Allah di kalangan khalayak di langit, kalangan malaikat. Dan apabila roh kita naik di atas besok, akan disambut oleh malaikat-malaikat yang sudah lama mendengar tentang kita, mendengar nama kita telah diisytihar oleh Allah sendiri. Alhamdulillah. Ini ada suatu anugerah. Anugerah Allah sekeping hati yang cintakan. Cintakan perkara yang boleh menyebabkan kita mendapat kasih sayang dan redha Allah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan terima kasih pada cikgu apa? Azlina. Cikgu Azlina, mudah-mudahan dia menolong saya untuk membaca buku ini. Mudah-mudahan dia juga mendapat bahagian sebagai mereka yang didoakan oleh semua makhluk di langit, di bumi, di air, di daratan, di lautan, dan semua makhluk mendoakan untuk orang-orang yang mengajar ilmu pengetahuan. Jadi tolong baca ni pun termasuk jugalah ni, insya-Allah cikgu ya. Jadi kita sampai di muka surat 89, dekat nak habis dah ni. Dekat nak habis dah, insya-Allah. Silakan cikgu. Hari ni 91. 91 kan? Yang tu dah habis dah. Oh, dah habis dah. Oh. Ya kan. Okey, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat penghuni syurga. 10 sifat penghuni syurga. Mereka ialah orang-orang yang pertama, memelihara solatnya. Kedua, khusyuk dalam solatnya. 3. Menjauhkan diri daripada perkara sia-sia. 4. Membersihkan harta dengan menunaikan zakat. 5. Menjaga kehormatan diri. 6. Menjaga amanah dan janji. 7. Bertaubat.
8. Menjaga kewajipannya. 9. Takut kepada Allah. Dan 10. Tunduk kepada Allah. Masya Allah. Jadi ini adalah merupakan ringkasan daripada berbagai-bagai hadis, berbagai-bagai asar yang telah kita bincang sebelum ini. Maka di sini dikumpulkan 10 sifat bakal penghuni syurga. Jadi kita dengan mudahnya insya-Allah kita cuba lihat satu persatu dan tepuk dada tanya diri kita, jangan tanya selera. Tanya selera jawabnya berinigam ya. Tepuk dada tanya hati kecil, tanya iman kita, adakah kita secara ikhlas memiliki sifat-sifat ini. Andainya belum, kita berusahalah. Andainya sudah, kita perbaiki lagi lah insya-Allah. Yang pertama, memelihara solat. Dia direct terus. Orang yang nak solat ni sudah tentulah dia seorang yang beriman ya. Orang beriman, dia tak sebut mendirikan solat, dia sebut memelihara. Berbeza tak? Mendirikan dengan memelihara berbeza. Mendirikan solat, kadang-kadang dia 3 saja, sepatutnya 5. Dia solat zuhur, dia solat maghrib, dia solat isya. Subuh terlepas, asar terlepas. Pasal masa tu masa kritikal. Subuh tak bangun lagi, asar tengah sibuk, jam dan sebagainya. Dia dirikan solat tapi 3/5. Jadi sebab itu dia yang termasuk dalam sifat ahli syurga ni, dia memelihara. Dia diri dan dia pelihara supaya solat itu tidak menjadi solat rangka. Apa maksud solat rangka? Body saja solat, tapi isinya tak ada. Apa dia isi solat? Ialah khusyuk. Kita mendekatkan diri pada Allah, kita bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah. Itu baru isi salat. Kalau takat bangkit, duduk, bangun dan sebagainya, lebih kurang dengan orang yang buat senaman je lah. Orang buat senaman pun dia buat macam tu juga kan. Jadi sebab itu kita kena salat dengan hati. Kalau hati bersalat, insya-Allah anggota tak lari. Tapi hanya anggota solat, hati akan lari. Dia pergi entah ke mana-mana. Pergi ke Turki, pergi ke Jepun, pergi ke Australia, pergi ke mana-mana ya. Jadi dia sebut memelihara solat. Sebab itu kita diajar berdoa, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doa ya. Minta kita menjadi orang yang memelihara solat. Dan minta keluarga kita juga orang yang memelihara solat. Sebab solat ni anak kunci syurga. Ingat tak ada berapa anak kunci syurga? 3. Yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga menyantuni orang miskin. Sekarang ni yang paling miskin ialah orang-orang yang sedang diuji. Saudara-saudara kita sedang diuji di Turki dan di Syria. Jadi Salimah terus serta-merta kami lancarkan infak untuk menyantuni saudara kita di Turki dan Syria. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang prihatin ummah. Dia miskin ni serta-merta aja. Dengan ujian, dengan bencana, dengan macam-macam. Dan itu salah satu daripada pertanda terbuktinya apa yang Rasulullah sebut, peristiwa akhir zaman. Akhir zaman akan berlaku banyak gempa bumi, dan luar biasa gempa bumi sekali ni. Dikatakan 100 tahun. Sejak 100 tahun inilah berlaku gempa yang sangat dahsyat. 7.8 ataupun 9 Richter, dekat 9, dekat kalau full tu 10 ke. Kalau 7.8 ni 9 lah. Sikit lagi nak jadi hancur lebur, luluh sepenuh-penuhnya. Saya tengok pun gerun. Sempat dia orang tangkap gambar tu ya. Sempat dia tangkap gambar rumah tu ranah depan mata. Orang dalam tu semua sedang tidur. Pukul berapa pagi? Pukul 4 pagi. Kita kalau berlaku di waliyazubillah lah, semua di mana-mana pun makhluk bangsa tu tengah
tidur. Tambahlah musim sejuk pula. Ya Allah. Jadi hari ini saya bawa besar sikit kot. Padahal terjumpa hak besar ni. Bawa besar kita khas hari ni untuk menyantuni saudara kita di Syria. Dalam saya duk pungut derma, ada pula pihak lain minta derma kat saya untuk Syria. Tak apalah, kita bagi sana, kita bagi sini, dan kita anggap bila kita menyantuni saudara kita yang menghadapi ujian ini, artinya kita menambahkan kita punya saham akhirat. Kita jangan kata, oh habislah duit aku berkali-kali. Sebab akhir-akhir ni bertinak-tinak. Lepas satu dalam masa yang singkat. Salimah baru ni kita pergi hantar rombongan pergi ke Filipina. Filipina ni terlalu ramailah orang yang dahagakan pertunjuk. Pergi bawa beras 2 kilo je bagi. Mengucap 2 kalimah syahadat. Dia orang pergi baru ni 25 orang mengucap 2 kalimah syahadat. Kita nak dapat seorang berpayah. Jadi kita bertanggungjawab untuk membimbing lepas mengucap. Dia orang ada surau hak lama tu buat daripada kayu, daripada buluh. Datang ribut, sana kan ribut kuat. Habis hancur. Jadi kita nak buat sebuah masjid Salimah di Bohol, nama dia Bohol, Filipina. Dan kita nak, dan di sana ada yang dah lama memeluk Islam, dia jadi pendakwah kepada yang baru masuk Islam, memerlukan kenderaan. Dan kita juga pungut untuk beli tutut yang satu roda depan tu. Itu nama dia tutut. Nak beli tutut untuk pendakwah. Senang bergerak di sana. Jadi 2 projek tu pun memakan lebih daripada 10K juga tu. Bukan 10K lah nak buat masjid. Jadi lepas tu ketua Salimah Perlis, rumah dia terbakar 70% terbakar. Lintas ni elektrik punya ni. Dan suami dia sedang dalam keadaan apa orang kata, tidur terus bedridden sebab stroke. Stroke, tak koma, tapi dia tak boleh bangun, tak boleh bergerak. Jadi dia orang terpaksa bawa lari keluar daripada rumah tu. Jadi dia nak baiki rumah tu memakan 150,000. Nak baiki rumah tu, buat pungut derma pula. Kemudian apa lagi? Ni di Sabah duk berebut dengan Suchin apa? Suchin yang Korea ke mana? Yang dapat anugerah keselamatan tu. Dia duk pergi dakwah untuk masuk agama dia di Sabah. Duk berlawan dengan kita. Jadi kita pula kenal pula menyantuni keluarga yang sudah masuk Islam supaya dia orang ni diajar. Kita terpaksa cari guru-guru dan kita gaji tiap-tiap bulan. Ada 4 orang guru. Gaji pun tak mahal tapi kena tiap-tiap bulan lah. Jadi maknanya inilah peluang-peluang pintu barakah, pintu sedekah yang Allah Ta'ala buka kepada orang-orang yang diberi rezeki yang lebih, maka kita dahulukanlah. Untuk kita juga dahulukan untuk kita terima di sana. Ya, sebab itu harta yang sangat berfaedah apabila harta itu dimanfaatkan untuk hidup yang akan datang dan untuk hidup sekarang. Jangan perhabis untuk harta sana sini tak makan. Disuruh juga. Di sini pun kita nikmati. Dan di sana pun kita hantar, ya. Jadi kita bahagi-bahagilah. La aqla katadbir, tidaklah dianggap orang tu pintar kecuali orang bijak mentadbir hidup dia, mentadbir harta dia, mentadbir keluarga dia, mentadbir masa dia dan segala-galanya. Itulah orang yang bijaksana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bijak kan ni. Patutnya duduk di rumah, duduk basuh kain, duduk sapu sampah, duduk kemas rumah, tapi kita urus 24 jam kita tu ada masa untuk belajar, ada masa untuk menyantuni keluarga, ada masa untuk ziarah orang sakit, ada ditadbirkan begitu rupa. Inilah orang yang bijaksana, ya.
Bijaksana ke bijak sini? Dua-dua lah ya. Jadi yang pertama sifat ahli syurga memelihara semayang. Sebab itu Rasul kata orang yang tak semayang ni macam tak ada beza antara dia dengan orang yang tak Islam. Sebab orang tak Islam pun pandai la ilaha illallah, pandai. Topek-topek tu pandai la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jadi itu. Yang kedua khusyuk dan khusyuk dalam solat. Itu. Menjaga maknanya kita solat dengan khusyuk. Macam mana solat dengan khusyuk? Kena solat dengan hati. Kena solat dengan hati. Dengan solat dengan body. Body tidak membawa khusyuk, tapi yang bawa khusyuk ialah hati. Niat, ya Allah, sebelum masuk solat tu halau dulu setan-setan yang mewas-was tu minal jinnati wan nas, halau dulu. Lepas tu minta, ya Allah, kurniakan hamba untuk dapat mendirikan solat ini dengan khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Sebab kalau Allah tak tolong kita, kita tak mampu. Kita tak mampu nak khusyuk, datang sajalah. Sebab syaitan di antara benda yang dia sumpah, dia nak ganggu kita dua. Pertama solat, yang kedua kerukunan rumah tangga. Dia tak senang kalau rumah tangga tu baik, suami isteri, anak-anak baik, dia tak senang syaitan. Dua perkara ni menjadi fokus utama. Dan kalau dia berjaya merosakkan rumah tangga, iblis akan mahkotakan dia, beri mahkota kebesaran pada mana-mana anak buah dia yang berjaya merosakkan rumah tangga manusia. Sebab bila rumah tangga rosak, akan berlakulah kepincangan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perkara sia-sia. Yang keempat, membersihkan harta dengan menunaikan zakat, memberi infak, memberi sedekah dan macam-macam lah ya. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Sekarang ni ramai orang yang menjatuhkan maruah diri, tidak menjaga kehormatan diri, menjual diri dengan harga yang murah, jual diri kepada hawa nafsu, jual kehormatan kepada hawa nafsu. Wal-iyadzubillah. Minta Tuhan jauh ya. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Apa amanah Allah? Segala-galanya. Diri kita ni, anggota badan kita, keluarga kita, harta kita, umur kita, semua ni amanah ya. Yang ketujuh, bertaubat. Ini merupakan 3 di antara pesanan Rasulullah kepada umat dia. Buat 3 perkara, Allah beri 3 perkara. Saya pernah sampai dah ni, pernah bagi dah ni. Ingat tak? Siapa ingat? Boleh hadiah RM10. Buat 3 perkara, Allah akan kurniakan 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Tubu ilallah qabla an tamutu, wa badiru bil a'mali salihah qabla an tushadu, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum lahu wa kasratu sadaqah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Faham tak? Tak. Kena dah terjemah ya. Apa dia? Sedekah faham lah. Cukup lah tu. Tubuh, bertaubatlah kamu. Taubat tu cakap Arab tu. Bertaubatlah kamu sebelum kamu mati. Qabla antamu tu. Mutu tu mati. Bertaubatlah kamu sebelum kamu mati. Yang kedua, wa badiru bil amali salihah, bersegeralah. Badiru kan bersegeralah. Bersegeralah dengan melakukan amal saleh qabla an tushghadu, sebelum kamu disibukkan. Sebelum sibuk jangan buang masa. Isi masa dengan amal saleh. Bukan mesti sembahyang, bukan mesti buat benda susah. Duduk saja, hati ini ingat pada Allah. Hati ini berzikir dalam hati, lidah tak bergerak pun tak apa. Itu kita merebut peluang bersegerakan amal saleh. Maksudnya setelah kita bertaubat, kita bersihkan diri, kita isi body, diri yang bersih ini dengan memperbanyakkan amal saleh. Dan yang ketiga, Allah kata, iratkan hubungan kamu dengan pencipta kamu. Kalau hadirat nak iratkan dengan sesama kita, macam mana? Kita tanya khabar selalu kan?
kita hadiah menghadiah, kita ziarah menziarah, kita bantu dia. Jadi itu mengeratkan hubungan dengan manusia. Tahadu, tahabbu, berhadiah-hadiahlah kamu akan berkasih sayang. Bagaimana kita nak erat hubungan dengan Allah, dengan pencipta? Bikasrati zikrikum lahu, dengan banyak zikir dan banyakkan sedekah. Allah suka bila kita menyantuni sesama manusia, artinya Allah, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sedekah. Jadi yang ketujuh ni ialah bertaubat. Jadi dua perkara kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan Allah, dengan banyak zikir dan banyak sedekah. Jadi saya nak hurai zikir ni panjang lebar lah. Jadi yang kita kena faham, apa makna zikir? Maknanya luas. Bukan setakat subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar saja. Apa saja yang kita buat kerana Allah, menunjukkan kita sedang mengingati Allah. Apa saja kita buat. Kita makan, bismillahirrahmanirrahim, kerana Allah. Kita pakai, kita datang majlis ilmu, kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi mencari ubat untuk menyembuh. Semua itu kita buat kerana Allah, artinya itu zikrullah, ya. Itu. Dan yang itu. Kemudian bila kita buat tiga perkara tadi, bertaubat, berlaku amal soleh, erat hubungan dengan Allah, Allah janji tiga perkara. Turzaku, kamu diberi rezeki. Rezeki itu cakap Arab tu. Kalau jumpa ra, zain, qaf, maknanya rezeki tu. Cumanya kadang-kadang diberi rezeki, kadang-kadang mendapat rezeki, tapi di akar kata dia tu ra, zain, qaf. Turzaku, kamu direzekikan. Maksudnya dipermurahkan rezeki, diberkati rezeki. Yang pertama. Yang kedua, tonsor, kamu akan diberi pertolongan. Maksudnya apa saja masalah yang kamu hadapi, ada saja jalan Allah beri hantar pertolongan. Ada seorang ustaz dia cerita, seorang ustazah ni dia nak pergi majlis khatam Quran. Dia bawa kereta seorang-seorang dalam tempat yang sunyi di kawasan kelapa sawit. Tiba-tiba kereta dia mati tengah jalan. Pancet. Bukan mati, pancet tengah jalan. Bila dia berhenti, ada satu orang berhenti di belakang dia. Bawa kereta Wira ke apa, tak ingat dah. Terus datang bawa jet. Dia kata tak apa, saya tolong. Dia kata tak apa, dalam kereta saya ada jet. Tak apa, saya dah bawa jet. Dalam sekelip mata, kawan tu dah tukar dah tayar kereta dia. Sekejap aja. Lepas tu dia nak bagilah sikit, sebab kawan tu tolong. Dia kata tak payah. Lepas dia nampak orang tu masuk dalam kedai, ada macam kedai besi gitulah depan tu. Lepas tu sekejap lagi dia telefon suami dia sampai. Dia kata orang tu lah yang tolong tadi. Dia kata jom kita pergi, kita bagilah sikit kat dia. Pergilah dia dengan suami dia ke kedai tu. Pergi tukang kedai tu tengah duk buka pintu. Kata Encik, orang tu datang tadi masuk dalam kedai Encik. Saya baru buka pintu, dia kata. Mana saya ada? Tak ada, saya pun tak masuk lagi. Maknanya apa? Siapa yang datang? Dua perkara kita ambil yang tiba di sini. Yang pertama, andainya kita buat kerana Allah, ada saja Allah beri, Allah hantar, orang akan membantu bila kita bermasalah. Tonsor, kamu diberi pertolongan. Jadi tak ada, dia kata saya tak buka pun lagi kedai saya, ni dah saya baru nak buka pintu. Dia pun tengok kereta yang berhenti belakang dia, tengok pun dah tak ada dah. Kereta pun dah tak ada. Itulah. Ini berlaku di Malaysia. Di mana ke? Di Perak ke di mana tak tahu. Ustazah tu dia nak pergi majlis khatam Quran. Sama-sama perempuan ni kan, orang perempuan suka khatam Quran. Saya insya-Allah 13 hari bulan 14 hari bulan 3 ni kita nak khatam Quran di Seri Perdana. Dah dapat kebenaran. Kita nak khatam Quran berkolaborasi dengan Persatuan PMB, Persatuan Meraih Barakah dari Brunei.
Dia orang akan datang dalam 30 orang lebih dari Brunei nak join dengan Salimah, dapat kebenaran Seri Perdana. Kita nak pergi khatam Quran di sana. Baru ni saya dah pergi melawat dah Seri Perdana. Dah jumpa Datuk Seri Wan Azizah. Dia tunjuklah tempat yang nak khatam Quran ni. Besar lagi pada ni. Besar lagi daripada Dewan ni. Cantik rupanya. Seri Perdana. Pernah pergi dah? Pada mulanya orang Brunei nak datang dalam 48 orang. Tapi akhir-akhir ni dia orang tak dapat datang semua kerana ada halangan. Setakat ni dalam 29 orang. Saya tak boleh nak offer lah hadirat sekalian. Sebab nak pergi tu kita kena daftar segala maklumat diri berdasarkan IC. Nama seperti yang tertulis IC, alamat, nombor semua. Sebab sangat-sangat ketat untuk nak masuk. Nak keluar tu kita nampak pintu pagar keluar. Lepas tu ada besi depan tu. Besi cacak. Macam mana nak kereta nak keluar? Rupanya bila dia tahu kita yang keluar ni, masya-Allah, dia ada nut. Dia tekan dah tu semua besi tu turun masuk dalam tanah. Begini rupanya. Maknanya kalau orang jahat masuk, dia tak boleh keluar lah. Nak masuk pun susah, nak keluar pun susah. Tapi masuk dalam tu comel loteng rupanya. Itu baru dunia tu. Kalau syurga tak tahulah. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tempahlah sekarang. Tempahlah syurga sekarang. Kalau tidak akan menyesal seumur hidup. Inilah kita baca buku laluan mudah ke syurga. Itu mana? Yang ketiga, janji Allah, kita dimurahkan rezeki, kita diberi pertolongan dan kita akan diberi gantian. Kita nak baca wajburni antara duduk antara dua sujud kan. Wajburni maksudnya gantikan untukku segala keburukan dengan kebaikan, dosa dengan pahala. Jadi yang negatif dengan yang positif. Itu Allah janji buat 3 perkara, akan dikurniakan 3 perkara. Dia sebenarnya hadis-hadis Quran, ayat-ayat Quran ni dia macam package tau. Kalau kita boleh buat hadis ni pun dah cukup dah untuk kita masuk syurga. Dah cukup dah untuk menjadi bekalan kita di dunia ni. Kan? Buat 3 perkara ni, dapat 3 perkara, cukup dah. Begitu juga surah Wal Asri yang kita nak baca di akhir pengajian. Wal Asri itu kata Imam Syafi'i, kalau ayat Quran tu turun satu surah tu aja cukup kalau kita betul-betul mengamalkan Wal Asri dalam hidup kita. Wal Asri, jaga masa. Apa itu masa? Umur. Jangan sia-siakan umur. Sebab tu saya sakit-sakit pun lepas sihat mari. Sebab umur kita gunakan umur untuk amalan yang terbaik di alam ini. Apakah amalan yang terbaik di alam ini? Cari duit? Cari pangkat? Cari harta? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang paling baik percakapan dia daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah dan dia sendiri pun melakukan amal saleh. Saya ajak hadirat berkolaborasi bersama-sama kita amar ma'ruf nahi munkar. Inilah orang yang amalan yang terbaik di dunia ini yang menyebabkan malaikat cemburu. Malaikat cemburu ni pada hadirat semua ni. Sebab itu dia akan mencari di mana saja ada majlis ilmu, dia akan panggil seramai mungkin kawan-kawan dia untuk datang menyertai, menaungi orang-orang yang ada dalam majlis ilmu. Itu. Jadi sebab itu kita kena jaga umur kita. Wal asri. Bagus patah. Innal insana lafi khusr. Tapi kebanyakan manusia tak jaga umur. Dia perhabis umur untuk sia-sia. Tambah lah ni yang saya susah hati, perhabis umur untuk tok-tek dah. Entah apa dia tengok.
Kalau budak-budak dia main game. Kalau orang tua-tua entahlah dia buat apa. Tapi yang tu celak mata, itulah zikir dia. Allah, susah hati saya. Jadi kita jangan perhabis umur dalam keadaan yang merugikan. Kalau tak merugi, kena buat yang ayat lepas tu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Empat je. Beriman dengan iman yang hidup. Ada orang iman mati. Dalam hati kononnya ada iman, tapi tangan buat benda tak elok, mencuri, merompak, merasuah, apa semua. Jadi iman tu ada kononnya, pasal buktinya nama Islam. Dia kata dia beriman, tapi iman dia tidak menegur dia, tidak membimbing dia, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Itu iman yang mati. Amanu yang masuk dalam ayat ni ialah iman yang hidup, yang mendorong kita kepada kebaikan, yang mencegah kita daripada kemungkaran. Satu. Dan bila ada iman, isi iman tu dengan wa'amilus salihat, penuh dengan amal soleh. Kalau tak larat buat pun kerana lumpuh, jaga, jangan mengganggu orang. Nak semayang tak larat, nak apa semua tak larat, tapi duduk atas katil, selagi ada akal, selagi ada ingatan, boleh buat amal soleh. Iaitu dengan mengingati Allah, mengasihi Allah, dan berzikir dengan hati. Hati ni dia tak payah bangkit pun nak zikir. Dia duduk situ je, tapi kita gerakkan dia, isi hati dengan zikrullah. Kemudian bila kita dah isi diri dengan amal soleh, ajak orang melakukan kebaikan. Wa tawasaw bil haqq, berwasiat, berpesan dengan kebenaran. Apa kebenaran? Panduan yang Allah turun, itu kebenaran. Al-Islam, nur ala nur, masalun nurihi kamishkatin fiha al-misbah. Itu ayat menceritakan bagaimana bersinar lapan, bagaimana terang benderangnya cahaya Allah untuk suluh hati manusia, supaya hati itu celik melihat kebenaran. Ayat ni, nur ala nur ni, jangan kita kata Allah itu bercahaya, bukan. Nur tu ialah petunjuk Allah. Petunjuk Allah tu berlapis-lapis. Saya buat contoh macam lampu kereta. Lampu kereta tu kan, dia ada lampu tu, lepas tu dia berlapis-lapis dengan kaca-kaca yang dibentuk begitu rupa untuk melebih terangkan lagi lampu tu. Jadi nur Allah tu macam tu. Sampai orang yang menerima cahaya petunjuk Allah ni, dia akan lihat kebenaran, walaupun kadang-kadang dia boleh kenal, walaupun orang tu tak bercakap, dia boleh kenal orang ni orang baik. Betul tak? Sebab tu wali-wali Allah jangan main-main. Kau pergi jumpa wali Allah, kadang-kadang dia dapat trace kita punya hati. Tak wali Allah pun kita boleh, kalau dia bercakap dengan kita, dia punya memek muka dia tu pun kita boleh nampak keikhlasan dia kan. Itu. Jadi itulah. Jadi yang terakhir sekali, wa tawasaw bisabr. Berpesan-pesan kita nak junjung perintah Allah, nak buat Allah suruh ni, nak tinggal Allah larang ni, tak boleh hangat tak ayam. Fahamkah hangat tak ayam? Jangan berkala. Masa rajin buat, masa malas tak. Hendaklah kita sentiasa wasiat untuk sabar di dalam menjunjung perintah Allah ataupun dalam meninggalkan larangan Allah, ya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah tak turun ayat lain pun cukup surah ni je pun cukup untuk kita panduan, jadikan package untuk menempah keridaan Allah, kasih sayang Allah, syurga Allah. Saya tak puas hati nampak. Bagulah. Okey. Macam mana semangat ni lepas sakit ni kau? Lepas sakit ni dia semangat lebih. Allahu Akbar. Saya sakit itu rasa nak mati lah. Sakit yang tak tahulah, tak pernah rasa. Saya kata, ya Allah janganlah sakit sekali lagi macam tu. Tak sanggup. Dia sakit ni tak tahu nak cerita. Saya kata ke anak saya, jangan sampai balik insya-Allah. Saya sakit ni Rumah Anwar.
Saya lepas daripada sembahyang Isya di rumah Anwar, saya makan, lepas makan tu tak duduk pun. Terus rasa sakit perut. Sakit tu Tuhan yang tahu lah. Tak terhingga. Rupanya dia doktor buat CT scan, ada nanah dalam usus. Usus menanah. Dia kata kalau biasa saya operate lah, potong bahagian yang menanah. Tapi kerana faktor umur, dah 78 ni, dia kata tak usah potong lah. Saya cuba bagi antibiotik yang kuat. Jadi 4 hari 4 malam saya kena dibasuh antibiotik cair tu. Yang tu kuat dia kata. Alhamdulillah. Nantilah kot rumah tu lah. Alhamdulillah sihat dah sekarang. Allah Akbar. Saya duk rasa nak mati pasal apa? Sebab saya duk doa. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau panjangkan umur aku sampai umur nyanyuk. Sama kan? Bila nyanyuk ni, makan minum tak tahu apa, ibadat tak tahu ke mana, buang air rata-rata. Ini doa Rasulullah. Minta jauh daripada umur nyanyuk. Aku ni 77, 78 ni. Kut sampai masa aku. Tak pasal mati lah pada tu. Itulah ya. Jadi itu. Jadi begitu juga hadis yang saya baca pertama tadi, package juga tu. Package juga. Jadi dia package. Sekejap lagi kita akan jumpa package yang sangat lengkap. Surah Al-Mu'minun yang akan datang. Cerita panjang pula ni nanti. Jadi yang ke-8, menjaga kewajipan. Apa kewajipan kita? Beribadat kepada Allah. Dan mengelokkan hubungan dengan Allah, elokkan hubungan kita dengan manusia. Dengan Allah kita taat perintah, tinggal larangan. Dengan manusia, buat pada orang apa yang engkau suka, orang buat pada engkau. Itu ilmu psikologi yang ringkas, padat dan tepat. Tak payah baca buku psikologi yang tebal tu. Buat pada orang apa yang kau suka, orang buat pada engkau. Suka ada orang tolong kita? Suka. Suka ada orang senyum kat kita? Suka. Suka ada orang tak bayar hutang kita? Tak suka. Kita jangan tak bayar hutang orang. Suka ada orang benci kita? Suka ada orang pukul kita? Jangan buat pada orang. Senang je. Psikologi Islam senang je. Hubungan dengan manusia, begitu juga hubungan dengan makhluk lain. Kalau kita tak suka diganggu, semut pun tak suka diganggu tau. Kalau ada siapa-siapa pergi ganggu semut, pergi spray sampai mati, semut lain menangis tau. Ya, dia menangis. Sebab dia sama-sama duk sembang, sama-sama duk bertasbih, berzikir. Tiba-tiba Cik Timah ni tamalan. Ini tidak ada kena-mengena yang hidup yang mati ya. Mai Cik Timah ni spray. Menangislah dia. Begitu juga pokok. Dia ni bertasbih. Pokok bertasbih, batu bertasbih, semua bertasbih. Kalau kita pergi potong tak tentu pasal. Kalau potong bersebab tak apa. Kalau potong tak bersebab, dia menangis. Pokok menangis. Sebab itu Allah yarham Datuk Nik Aziz dulu. Kalau ada laluan yang boleh tak pijak rumput, dia tidak akan pijak rumput. Bagi saya wali Allah Tok Guru Nik Aziz tu. Dia tak mau pijak rumput sebab rumput tu berkhidmat kat kita tau. Berkhidmat kat kita. Dia mengeluarkan oksigen untuk kita. Dia menjadikan bumi kita pijak elok, tak ada terbasuk ke dalam tu, dia panggil apa? Orang Kedah kata terkelom. Jadi rumput tu berkhidmat kat kita ya. Itu. Allahu Akbar. Jadi kita rasa kita jaga kewajipan kita ya. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan makhluk. Saya tak suka sebab manusia saja. Sebab ada orang masuk syurga kerana seekor lalat. Kerana hubungan baik dengan lalat. Ada orang masuk neraka kerana seekor kucing. Kerana dia mengurung kucing, tak biar kucing tu cari makan sampai mati, masuk neraka. Ada orang masuk syurga kerana meminumkan seekor anjing. Jadi dengan makhluk lain pun kita kena elok hubungan. Kena tahu kewajipan kita terhadap makhluk-makhluk lain. Sebab itu Nabi Daud bertobat pada Allah. Bila dia terlintas macam dia melecehkan seekor ulat merah. Ingat kan? Kalau ingat dah tak payah cerita lah.
Yang kesembilan, takut kepada Allah. Apa makna takut? Bertakwa. Kita orang Melayu terjemah takut. Takwa ni daripada perkataan waqa. Apa makna waqa? Pelihara diri dari kemudaratan. Itu waqa. Orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah, memelihara diri daripada azab Allah, dari neraka Allah. Itu orang yang bertakwa. Yang ke-10, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir. Imtithal maksudnya menjunjung segala perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan. Itulah bermakna kita tunduk kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Jadi balik rumah, cuba sulh suami. Aku ada tak sifat-sifat yang disebut di sini? Kalau ada, insya-Allah mudah-mudahan kita ahli syurga. Okey, minta maaf cikgu, panjang sikitlah cerita hari ni. Barulah kita masuk. Ini pakej yang sangat lengkap. Ayat ini merupakan pakej yang terlalu lengkap, melayakkan untuk dapat first class syurga. Syurga ada berapa kelas? 8 kelas, ya. So, jadi first class syurga inilah sifat-sifat yang perlu kita damba untuk kita mendapat first class syurga. Silakan cikgu. Nak baca dulu kan? Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama kau dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Tak payah baca lah cikgu, terjemahan dia saya terus hurailah. Ya, saya terus sebab panjang. Kita nak ekonomi masa. Jadi ayat ini sebagaimana saya sebut, package lengkap untuk penduduk syurga first class. Nombor 1, syurga Firdaus. Yang pertama Allah sebut qad. Qad ni maknanya sesungguhnya, pengukuhan. Allah mula dengan pengukuhan, menunjukkan cerita selepas itu sangat penting. Sesungguhnya aflaha, telah berjaya. Ni al-falah ni. Daripada falah tu. Telah berjaya. Mudah-mudahan penghuni Masjid Al-Falah ni termasuk dalam ayat ni. Telah berjayalah. Kenapa disebut telah? Maknanya menunjukkan kepastian. Seolah-olah telah pun. Siapa yang telah berjaya? Yang pertama sekali sifat dia al-mu'minun. Dia mesti menjadi seorang yang beriman dengan arti kata iman yang hidup. Yang seperti yang saya sebut tadi, yang boleh menegur dia, boleh mendorong dia melakukan kebaikan, boleh mencegah dia daripada terlanjur melakukan kesalahan, melakukan kerosakan dan sebagainya. Jadi maknanya yang pertama syarat nak jadi ahli syurga Firdaus mesti beriman. Yang kedua, allazina, siapa? Isi yang ada pada diri orang yang beriman ni ialah mereka-mereka yang fi salatihim khashi'un, yang dalam sembahyang mereka sentiasa khusyuk. Jadi macam-macamlah fatwa nak bagi khusyuk sembahyang. Ada yang kata kita gambarkan masa sembahyang ni, belah kanan syurga, belah kiri neraka, belah belakang malaikat maut, belah depan Allah.
bayangkan begitu. Ataupun doa minta, ya Allah, baca An-Nas tu jangan lupa, sebab setan memang dia fokus nak rosakkan solat kita. Baca An-Nas, lepas tu minta bahasa Melayu, ya Allah berilah hamba, pandulah hamba, bimbinglah hamba untuk melakukan solat dengan khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Dan yang kedua, niat sembahyang dengan hati, bukan sembahyang dengan otak. Bila sembahyang dengan otak, dia duk sibuk nak terjemah dia punya bacaan. Bismillah dengan nama Allah, duk sibuk nak terjemah. Bila sembahyang dengan hati, hati ni ingat Allah. Allah memerhati, Allah sudah menilai. Jadi sembahyang dengan hati, jangan sembahyang dengan anggota, dengan sembahyang dengan otak, ya. Yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang tidak melakukan perkara sia-sia. La ni, hak muda buat benda sia-sia cara muda, hak tua buat benda sia-sia cara tua. Jadi banyak sangatlah. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah sebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kebanyakan penghidupan di dunia ni, orang hidup di dunia ni melakukan perkara yang berbentuk la'ibun. La'ibun ni aktiviti luaran. Macam-macam mainan di atas padang tu. Yang sepaknya, yang lambungnya, yang raganya, yang macam-macam lah, la'ibun. Tapi kalau kita di atas padang tu, kita beriadah untuk menyegarkan badan, supaya badan yang segar dapat beribadat, itu bukan termasuk lara. Sebab kita disuruh bersenam juga. Dan kita bersembahyang dengan cara yang betul, itu pun merupakan senaman yang sangat lengkap. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita bersenam, ya. Itu. Jadi maknanya yang lara ni yang tidak memberi keuntungan sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Jadi orang yang menjadi yang layak menjadi ahli syurga, orang yang berpaling, mu'rid itu berarti berpaling daripada perkara yang lara. Saya ni masa muda-muda ni suka kalau ada air terjun, belah ni berasa lara pula dah. Habis duit je duk buat air terjun, bukannya murah tu. Mula-mula 30 tahun yang lalu dah naik rumah baru, di sudut tu buatlah air terjun. Lepas tu duk terjun lah ni tiap-tiap hari. Kadang-kadang ikan dalam tu dia mati pula, cari ikan baru. Ikan tu tiap-tiap hari nak makanan. Lara, duk susah hati ni. Lara kan ni. Tapi Allah tak larang kalau kita menikmati sedikit rezeki yang dia bagi, peluang yang dia bagi, asalkan dengan cara yang halal. Jadi duk fikir-fikir lah, lara tak lara. Sebab tak layak, orang buat perkara lara tak layak masuk syurga Firdaus. Bukan tak masuk syurga Firdaus, syurga yang rendah sikit tu boleh, insyaAllah. Tapi kita jangan berazam nak syurga, tak apalah saya masuk syurga sudahlah. Jangan masuk puasa dapat ngam-ngam pun cukup lah, boleh tak? Boleh tak masuk puasa dua hajat dapat mereka ngam-ngam je, pas sudahlah dia kata. Tak boleh. Nak masuk puasa kita kena aim, kita dapat cemerlang. Alhamdulillah cucu saya yang perempuan baru ni dapat best student, dapat 8A full di sekolah menengah seksyen 18. Dia best student, dia berapa nama? Sastra lah, sastra. Dia tak mau masuk sains, dia ada cita-cita dia. Budak-budak cerdik ni ada cita-cita dia. Cikgu kata masuklah sains awak cerdik. No. Saya ada saya punya aim. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat. Saya ni dengar orang duk mempunyai duit bilion-bilion ni dia bayar zakat ke tak, ya? Duit milion-milion ni bayar zakat ke tak? Dah lah dapat duit tu, tanda soal. Bila memiliki duit tu, tanggungjawab duit tu kena bayar zakat. Bila tak bayar zakat, wallazina yakdizuna zahaba wal fiddata, mereka yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak tu lambang dia duit lah. Allah Ta'ala akan jadikan emas perak tu sebagai setrika. Setrika itu akan dipanaskan dengan api neraka,
dan akan digosok seluruh badan dia. Sambil malaikat Zabaniyah gosok badan dia dengan setrika tadi, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang kamu duk simpan-simpan di dunia dulu. Kamu tak bayar zakat, kamu tak tunaikan tanggungjawab harta. Sekarang rasailah kamu. Bagaimana dahsyatnya, panasnya, sakitnya kamu disetrika dengan setrika hasil daripada harta yang tak bayar zakat. Kalau itu berbentuk wang, kalau berbentuk ternakan yang tak bayar zakat tu akan datang, akan tanduk dia. Kalau lembu lah, kalau kambing lah. Sebab itu binatang ternakan pun ada zakat dia, kan? Itulah. Jadi maknanya ini lambang pembersihan harta. Walazina hum lizakati fa'ilun. Kita membersih harta ni secara wajibnya itu yang zakat wajib 2,5%. Tapi kalau nak bersihkan lagi harta kita banyak infak fi sabilillah. Yang sunat-sunat. Tapi ada orang petua kalau buat yang sunat pun, kalau kita infak tu kepada panggil asnaf, kita niat zakat. Mudah-mudahan ya. Zakat yang rasmi pun kita keluarkan, yang kita infak biasa pun macam hadirat duk infak ni, memang kita nak bagi pada orang. Nak bagi pada orang-orang yang menghadapi ujian ni, kita niat zakat insya-Allah. Itu pembersihan harta. Wallazina hum li furujihim hafizun. Memelihara anggota batin dia. Dia tidak melakukan zina, dia tidak melakukan liwat, dia tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Allah menjadikan anggota tersebut ialah untuk meramaikan penduduk alam ini dengan keturunan yang suci bersih, keturunan yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak yang lahir daripada perhubungan yang halal. Tetapi kalau yang tak jaga perhubungan yang halal, buat perhubungan yang haram, maka mereka itu tidak layak menjadi ahli syurga. Jadi dia kena jaga dia punya anggota batin dia, pelihara illa. Dia ada illa di sini, kecuali terhadap pasangan mereka. Jadi Allah halalkan. Kamu nak memenuhi naluri semula jadi kamu, yang ini Allah juga bagi jadi. Kalau naluri semula jadi tak ada, kita tak ada lah dewan. Tak ada. Tapi naluri itu hendaklah diletakkan pada tempat yang halal. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Rasul. Pada perhubungan jenis di antara kamu, seseorang kamu dapat pahala sedekah kalau hubungan itu secara yang halal, yang diridai oleh Allah. Terkejut sahabat. Melakukan hubungan pun dapat pahala sedekah. Rasulullah kata, kalau kamu melakukan hubungan pada tempat yang haram, berdosa tak? Berdosa. Jadi kalau pada tempat yang halal, berpahala lah. Jadi sebab itu, kalau nak kahwin, kata Rasul, tazawwajul waludal wadud. Kahwinlah dengan mereka yang subur. Keturunan dia memang subur-subur. Adik-beradik dia banyak, anak ramai. Dan pengasih. Kalau ibu yang pengasih, anak-anak bahagia. Kalau ibu yang lawan pengasih, apa? Yang garang, yang cengek, sangsara lah anak tu. Tapi kita kena sederhana. Sekarang ni ada ibu lembek. Ibu yang lembek, anak menguasai dia. Bukan dia mendidik anak, anak yang mengarah dia. Tapi saya tak tahulah. Ada 2-3 orang mengadu kat saya. Dia dapat mertua yang jahat. Mertua dia tu buat sampai dia ni lelaki. Mertua dia buat supaya sampai dia tunduk pada anak perempuan dia. Semua. So, anak perempuan dia suruh mop lantai. Dia kerja balik pukul 9 malam. Kerja apa balik 9 malam ni? Dia kerja balik pukul 9 malam tiap-tiap hari. Balik suruh suami dia sedia makanan kat dia. Hak lelaki ni anak seorang datuk. Tapi anak datuk ni budaknya lemah lembut. Dia tak cerita kat mak ayah dia. Tapi dia satu hari dikesan.
dia berubah. Dia berubah, dia jadi bukan dia dulu. Jadi akhirnya rupanya dapat trace mentua dia buat dia supaya tunduk pada dia orang. Dia kerja, so berhenti kerja, cari kerja lain. Mentua dia tak puas hati kerja tu. Dia sewa rumah, mak dia tolong bayar duit sewa rumah. Mak dia ni duit banyak, tolong bayar sewa rumah. Isteri tak mau pergi duduk rumah sewa, nak duduk dengan mak dia. Ini isteri derhaka. Jadi kita jadilah, kalau jadi ibu, jadilah ibu yang salihah. Kalau jadi mertua, jadilah mertua yang salihah, salih. Kalau ada anak, anak yang salih, salihah. Jadi Allah kata kamu boleh memenuhi naluri semula jadi itu kepada pasangan kamu yang halal. Azwaj ni bukan isteri saja. Kalau isteri, suami lah pasangan kita. Kalau suami, isteri lah. Jadi boleh menikmati melalui pasangan yang halal. Au ma malakas aymanuhum, ataupun hamba. Sekarang ni tak ada hamba dah. Apa daddy? Sugar daddy apa semua tu bukan hamba. Itu budak-budak muda yang diupah begitu rupa untuk daddy. Untuk dia nak mati cara haram. Itu haram. Tapi hamba ni yang dia beli. Yang dia beli, bila hamba ni dia beli, hamba tu akan menjadi hak dia lah. Kalau dia beli baju, dia boleh pakai baju tu. Kalau dia beli hamba, dia boleh pakailah hamba tu. Sebab itu mak Nabi Ismail kan, dia daripada Hajar. Hajar tu katanya asalnya hamba, tapi ada kata bukan hamba. Itu hadiah daripada Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim kan. Tapi ada kata dia bekas hamba, wallahu a'lam. Jadi sebab itu dalam Islam menganjurkan sangat-sangat supaya setiap orang kalau boleh dia menggunakan kemampuan dia untuk memerdekakan hamba. Allah tak suka. Allah tak suka. Sebab itu Safiyah, isteri Rasulullah SAW, dia asal-asalnya isteri kepada panglima perang Rom. Rom ni orang putih lah. Bila Rom kalah, Safiyah ni tertawan. Bila tertawan, dia jadi hamba tawanan. Tapi bila Rasulullah kahwin, Rasulullah merdekakan dia. Allah tak mau dia jadi hamba. Fakkur raqabah, merdekakan orang yang terbelanggu. Raqabah ni terbelanggu tengkok dia. Dia diperhambakan. Jadi kepada hamba dibolehkan tuan dia menggunakan hamba dia seperti isteri dia. Fa innahum ghairu malumin, mereka tidak dicerca, tidak dihina, tidak dimalum ni, tidak dilaum ni maknanya mengeluarkan kata-kata tak elok pada dikeji, ya. Jadi yang melakukan hubungan jenis kepada pasangan ataupun kepada hamba tidak dikeji. Faman ibtagha wara'a dzalika, tetapi siapa yang menuntut lebih daripada tu, tak cukup isteri, tak cukup hamba, simpan apa syuga tadi, apa syuga tadi, itu adalah melampau batas. Siapa yang melampau batas selain daripada itu, faulaika humul adun, mereka itu adalah pelampau-pelampau. Tak boleh, ya, tak boleh. Sebab itu bagi orang yang mempunyai nafsu yang kuat, dibenarkan, bukan diwajibkan, bukan dianjurkan, dibenarkan. Jangan salah faham. Dibenarkan pasang sampai 4. Kalau lebih pada 4 pun tak cukup lagi, itu bukan manusia tu. Itu bukan manusia biasa tu. Tapi nak pasang 4 ni, kena ada syakhsiah, kewibawaan. Jangan duk sorok-sorok. Suami yang nak pasang poligami ni, kalau dia sorok, itu dayus. Kalau dia betul berhajat, dia berterus terang pada isteri, dan isteri pun kalau dia waras, kalau dia tak dapat memenuhi kekuatan suami dia, dia akan benarkan. Ini sorok. Tahu-tahu anak dah umur 12 tahun, barulah dapat tahu. Yang isteri ni duk sangka, oh suami dia ni jujur, bagus, baik. Tiba-tiba
Rupanya dia pasang di belakang sampai 12 tahun tak tahu. Ada kawan saya lah ni sampai kuah kering baru dapat tahu suami dia macam tu. Setelah suami dia stroke, bila stroke, lepas dia segar pada stroke, dia nak pergi rumah sana. Buat apa dia tahu? Dia kata anak sana tu nak pergi sekolah, tak ada bayar, tak ada belajar. Oh, baru tahu ada anak sana. Itu tak gentleman lah saya kata. Kan kamu kau nak pasang banyak, minta maaf ada seorang aja lelaki sini. kena hantam pula ya. Saya bukan hantam, ini realiti ya. Jadi maknanya dia gentleman. Kalau tak cukup dia kata, dia terus dah 10-5 minit dah. Jadi kita perhabislah ayat ni ya. Jadi tentang menjaga kehormatan diri tadi, itulah huraiannya. Dia boleh melampiaskan kehendak dia melalui isteri dan hamba. Jangan lebih daripada itu ada melampau. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang memelihara amanah. Amanah dan memelihara janji, menepati janji. Orang Islam orang yang sangat menepati janji. Rasulullah biasa 3 hari menunggu untuk menepati janji. Katakanlah janji hari Isnin nak jumpa, Rasul pergi di tempat itu, tak sampai, Rasul tunggu sampai Selasa, tak sampai, Rasul tunggu sampai hari Rabu. 3 hari Rasulullah tunggu di tempat itu supaya dia dapat menepati janji tadi. Kita jangan janji pukul 10, 10-5 minit cabut dah. Jangan ya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Sekali lagi Allah fokuskan kepada sembahyang, menunjukkan di antara banyak-banyak amalan yang terpenting ialah sembahyang. Sebab itu sembahyang merupakan fail pertama akan disoal, akan dibuka di padang mahsyar nanti. Kalau sembahyang beres, yang lain ada sikit sebanyak kekurangan dipermudahkan. Insya-Allah, jaga betul-betul sembahyang. Buat sembahyang awal waktu. Kunci handphone 10 minit sebelum masuk waktu, dia kejut, dia gerak kita suruh pergi ambil wuduk. Bangun di akhirat bercahaya seperti matahari, insya-Allah, bersinar. Esok dia terik tak ada dah. Tak ada. Kita punya anggota wuduk ni lah akan keluar cahaya-cahaya yang menyinari kita, yang akan ditumpangi oleh orang munafik. Orang munafik bila jumpa orang beriman, dia tumpang cerah, dia duduk gelap. Ulaika humul warithun. Itulah sifat-sifat yang melayakkan dapat syurga. Dapat syurga pula sebagai seorang waris. Kalau waris, dia kena bayar? Tak payah. Kalau kita terima pusaka sebagai waris, kita tak bayar walaupun beratus ekar. Jadi kita diwarisi, diberi sebagai waris akan syurga Firdaus. Orang yang berusaha memiliki sifat-sifat di atas. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu akan diwariskan, iaitu diwariskan syurga Firdaus, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Kalau kata duduk syurga Firdaus takat 200 tahun, lepas tu kena keluar, sudah susah hati dah. Tapi kata duduk selama-lamanya. Jadi cukuplah hari ni. Dah 10-5 minit. 11. Oi, bukan 5, 11 suku dah. Masya-Allah, minta maaf lah. Semangat sekali ni. Jadi insya-Allah kita doa pada Allah sungguh-sungguh, minta Allah bantu kita. Kita tidak ada daya upaya untuk menjadi orang baik, untuk membanyakkan amal soleh, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk kami memiliki sifat-sifat
yang melayakkan kami mendapat redha Engkau, mendapat kasih sayang Engkau dan mendapat firdaus Engkau, dan kami dapat menikmati hidup di dunia ini dengan sempurna dan mendapat kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Kami tidak ada daya upaya ya Allah, kami miskin, kami dhaif, kami fakir, kami hina, kami jahil ya Allah. Tanpa pertolongan Kau kami tidak mampu melakukan walaupun sedikit. Apatah lagi dengan banyak ya Allah. Maka bantulah kami, bimbinglah setiap detik umur kami ya Allah, supaya kami dapat memanfaatkan setiap anugerah Engkau untuk mencari keridhaan dan kasih sayang Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.